soalan ni cuma nak terukur. Dia kata kalau dia tak sabar, dia bersama dengan isteri dia di siang hari, akhir dia tolong haram dia kafarah. Jumaat siang hari kafarah 2 bulan betul, 60 hari yang kosong betul. Tetapi dia kata kalau nak elokkan daripada kena kafarah, maka dia makan dulu ataupun dia minum dulu. Sebab masa puasa dia tu bukan kerana dia berjimat, kerana dia makan dan minum. Betul. Sekolah dia satu. Tuan-tuan, saya buat contoh yang lain. Satu orang kata, ni aku bulan Ramadan ni aku tengok pergi kot Penang, tengok nasi kandang sedap dia, tahan lah. Lepas tu kawan kita pun, orang tu habang, satu orang habang kat dia, hang kalau dah tak tahan nasi kandang, hang pergi makan lah tu. Besok bila-bila ganti lah. Boleh kita betul orang tu? Dia nak tanya, boleh betul orang tu? Suruh orang buka puasa pada bulan Ramadan tanpa sebab yang sah di sisi syarak, boleh tak? Haram. Bahkan perbuatan dia menyuruh orang buka tu ada haram. Kalau dia menghalalkan, dia boleh pergi ke sana yang lain, boleh rosak akidah dia. Mana boleh kita pergi suruh orang pergi buka puasa bulan Ramadan? Faham maksud saya? Lepas tu kalau orang kata, aku duk tengok bini aku duk teringin sangat lah, buka puasa dulu. Sama lah tadi. Dia tidak musafir kerana yang Allah bagi, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun dia musafir, dia tak boleh kata saya sakit lah, sakit mental. Tak ada. Dia, sedangkan isteri dia ada lagi malam ni. Jadi perbuatan mengatakan pi buka puasa bila nak dulu, pi makan dulu apabila nak teringin nak bersetubuh dengan isteri, ajaran itu sendiri adalah ajaran dosa. Kadang-kadang orang dia tak faham hukum syarak. Dia ingat syarak ni soal teknikal macam mana dia macam nak trik dengan Tuhan. Okey. Kedua, nanti dah sebut. Okey. Kedua ialah, pertama kita kena tahu buka puasa tanpa sebab bulan Ramadan hukumnya haram. Bukan dosa kecil ni, adalah dosa besar. Kemudian baru timbul masalah kifarat. Sama ada dia kena kifarat ataupun tak kena kifarat, hukumnya apa? Haram. Makan tadi makan, kalau buka puasa tengah hari, teringin nasi kandang. Tengok nasi kandang kawan kita pergi beli, satu bungkus duk panas hari, buka puasa. Boleh tak? Boleh tak? Itu pun tak kena kifarat. Dia bukan bersetubuh dengan nasi kandang. Dia tak kena kifarat. Boleh atau tak? Tak boleh. Okey. Kemudian kalau ada orang dia pergi makan dulu kemudian baru bersetubuh dengan isteri dia, yang ni bukan masalah dosa tak dosa. Ini masalah kena kifarat 2 bulan ke tak? Tang dosa memang berdosa. Ini dia salah. Tang berdosa memang berdosa. Dia kata dalam kitab, tak pernah Imam Syafi'i kalau daripada Imam Syafi'i kan duk suruh orang buka puasa, tak ada pasal-pasal. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu orang lelaki mari pada Nabi kata, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, aku cium sedangkan aku puasa. Nabi kata, lah, jangan. Wah, ada orang tua mari, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Nabi kata, na'am, ya, boleh. Jadi sahabat fanazara ba'duna faja'ala yanzuru ba'duna ba'da, menyebabkan kami duk tengok antara satu sama lain. Lepas tu Nabi kata, aku tahu kamu tengok. Nabi kata, inna syaikha
yamliku nafsah. Dalam sebagian riwayat, inna syaikha yamliku irabah. Sesungguhnya syekh itu menguasai dirinya. Sesungguhnya orang tua tadi menguasai kemaluannya. Maksudnya dia ni kalau setakat cium-cium sajalah. Hak muda tadi kalau aku bagi cium, dia lajak lagi. Macam tu lah maksud dia. Kalau hak duk kahwin lama ni, tak ada apa kan. Dia cium pun setakat tu lah. Tapi kalau baru kahwin petang kemarin, sayang lah. Kan? Jadi itu maksudnya. Maksudnya Nabi tak kata, kalau hang nak cium tu, hang buka puasa dulu. Selagi lepas hang buka puasa, baru hang cium. Kalau terlajak pun tak apa dah. Ini bukan ajaran Nabi. Kadang-kadang orang ni, dia pergi ambil, baguslah. Apa nak sunnah Nabi, pergi bubus lebais, serbai apa semua. Macam-macam benda-benda macam ni. Bukanlah saya nak kata tak usah pakai. Yang tu dia jadi berat sangat. Konten ajaran Nabi tu, yang tu dia tak faham ataupun dia main-main dengan benda tu. Okey, balik kepada kena kifarat. Baru soalan kedua, kalau dia makan dulu kemudian dia bersetubuh, dia kena kifarat ke tak 2 bulan turut-turut? Hak tu soalan dia. Tapi kalau tanya dia berdosa ke tak? Berdosa tak? Dia berdosa. Tapi isunya dia kena kifarat ke tak? Di kalangan para ulama yang menulis tentang satu bab yang dinamakan dengan Al-Hiyal. Hiyal ni helah. Macam mana helah nak bagi tak berdosa? Tak berdosa. Bagaimana helah nak bagi tak kena? Contoh, dalam Hanafi dah macam-macam. Kalau orang tu nak mencuri, nak elakkan kena potong tangan. Pada zaman potong tangan, dia kena rupa orang curi. Satu orang ambil barang, pindah, pergi kat tepi pintu. Satu orang ambil barang tu, jangan curi, pindah, pergi kat tepi jalan. Seorang lagi ambil daripada tepi jalan, buat pergi. Jadi semua tak kena potong tangan. Tapi curi, dia ada, semoga Allah mengampuni semua, ada di kalangan dulu-dulu penulis, mereka tulis bab ni. Tapi adakah tak berdosa? Berdosa tak? Berdosa. Cumanya dari segi teknikal, memang mahkamah tak boleh jatuhkan hukuman potong tangan. Macam kes tadi. Memang ada kalangan mazhab menyebut, di kalangan imam-imam menyebut, kalau dia makan dulu, berertinya dia bukan buka puasa dengan persetubuhan, dia kena sehari. Ada sebut dalam kitab-kitab. Cuma saya selalu nukil apa yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut dan ramai lagi. Tuan-tuan, satu orang bersetubuh sedangkan dia puasa, dia kena 2 bulan berturut-turut. Satu orang makan dan bersetubuh, 2 langgaran dia buat, dia kena 1 hari. Kata Ibn Taymiyah, logik ke hukum macam tu? Buat 2 kesalahan kena sehari, buat 1 kesalahan kena 2 bulan berturut-turut. Logik ke hukum Tuhan macam tu? Walaupun dari segi teori je, dia bukan bersetubuh dalam keadaan dia puasa, teori. Kalau tipu ketua pejabat dengan resit palsu mungkin terlepas kot. Tapi Allah Ta'ala tak lepas. Allah Ta'ala tak lepas. Macam kita nak trik Tuhan, macam mana kita nak pergi tak kena dia? Macam kita kan, kita nak claim satu benda, kita buat akai, buat pecah kecil lah, buat apa kan dalam projek kan. Nampak macam okey, tapi tak betul. Dari segi itu respon saya. Sebab tu saya kata benda ni kadang-kadang berulang daripada sebut hal ni. Semua saya nak bagi tahu pada orang yang sebut hal ni, dia kena takut Tuhan masalah hukum ni. Apa kata kalau ramai budak-budak pakat buka puasa habis? Siapa tak puasa? No, tak apa, kami makan dulu nak bersetubuh. Boleh macam tu? Ini tak memahami maksud syarak daripada lah. Soal kena kafarat satu hal, soal haram satu hal yang lain. Ada lagi? Kalau dia memang musafir, orang musafir tak wajib puasa.
Dan dia tak puasa. Tak apa lah. Dia musafir. Dia naik kapal terbang. Kita, sebab tu orang nak pergi Mekah, umrah kan, bulan puasa kan. Kadang-kadang orang tengok, dia serve makan, orang makan. Ada orang kata, tahu, nak pergi haji, nak pergi Mekah bulan puasa ni pun tak puasa. Saya kata, lah, dia kan musafir. Allah bagi wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang musafir, sakit, ni Allah orang suruh hospital. Dia boleh lah. Pasal dia dah memang dapat daripada awal tu lagi keizinan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Okey. Kalau dia ni akal saja pergi musafir kerana nak bersetubuh, akal, kan? Itu Allah Ta'ala maha mengetahui dia. Tapi oleh kerana dia musafir tu, atas status musafir dia, dari segi syarak memang dia dapat lah. Kita tak kata apa kat dia, kita tak kata apa kat dia. Tapi orang yang tipu Tuhan ni, kan, kalau dia tak ada keperluan apa pun saja naik ke terbang dia, naik atas helikopter atas rumah dia, pergi kerana nak pergi bersetubuh atas helikopter tu, kan, pergi turun balik sana. Itu pasal apa saja aku nak mengelakkan puasa. Bukan saja bersetubuh, puasa pun dia boleh elak. Tapi Allah maha mengetahui hukum hakam syarak. Allah maha mengetahui. Orang, sebab tu agama at-taqwa hahuna. Siapa nak macam dulu orang buat ni apa? Main-main lah. Tapi ada dalam kitab fiqh Bahilah ni. Satu orang main kat dia. Saya ni nak sedekah kat tok guru, nak sedekah kat tok guru ni, zakat, nak bagi zakat. RM5,000. Banyak. Dia pula tak layak nak buat, misalnya dia tak ada apa, dia tak ada layak nak dapat. Dia buat macam ni. Panggil isteri dia, "Satgi hang bagi balik kat aku tu." Kan? Dia, "Segala harta yang ada pada saya ni, saya telah bagi pada isteri saya." Dia istihar. Sebenarnya dia ada proses lagi, dia kena ada qabat, tapi dia istihar. Bab fiqh dia kena ada qabat, dia kena ada pemindahan lah. Dia kata, "Ni saya tadi ada duit lah, tak saat ni baru bagi harta kat bini semua, lah ni jadi miskin tu." Boleh kalau nak bagi zakat. Nak buat akal boleh. Tadi tak boleh. Siapa? Tengok nak bagi tok guru kaya kan, saya nak bagi kat orang miskin ni, orang pesan suruh bagi 10,000 kat orang miskin. Tok guru kaya nampak ni. Wasiat dia bagi kat orang miskin. Tak apa, saya boleh. Tak boleh, kaya orang rumah besar. Sat. Panggil bini dia, abang harta bagi kat bini semua. Tak ada apa saya bagi kat bini. Boleh bagi? Pun bagi. Lepas tu bini pun kata, "Segala harta yang abang bagi tadi, saya kembalikan balik pada abang." Tak apa, dia kata, "Masa tadi bagi tu miskin." Lepas tu dia bagi balik. Dia kata, "Tak, lepas. Lepas orang panggil kertas. Tuhan, kau boleh buat tipu macam tu." Allah Allah.